Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna 'ilma, Allahumma zidna 'ilma, Allahumma zidna 'ilma. Amma ba'd. Kita mulakan majlis kita dengan baca ummul kitab Al-Fatihah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, malam ni kita nak membicarakan 10 sifat tercela yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, dan dalam kitab ini dibicarakan tentang 10 sifat yang mesti dijauhi oleh seseorang untuk ia mencapai kepada tingkatan seorang mukmin dan muslim. Jadi sifat tercela yang pertama ialah syahwat ta'am, iaitu sangat suka makan. Syahwat ta'am, maknanya suka makan. Ini adalah sifat tercela. Penyebab kejahatan yang paling awal, sifat sangat suka makan adalah sebahagian daripada punca terjadinya segala kejahatan kerana perut, adalah punca terhasilnya segala keinginan, iaitu syahwat, termasuklah keinginan kemaluan untuk melakukan zina. Ini disebutkan oleh pengarang kita ni, membicarakan tentang orang yang banyak makan atau suka makan. Kerana keinginan nafsu ni dia mula dengan sebab banyak makan. Kerana bila tak dikawal nafsu makan ni, makan terlalu banyak, maka orang yang makan banyak, keinginan nafsu syahwatnya akan tinggi. Terutamanya apa? Iaitu keinginan kemaluannya untuk melakukan sesuatu. Ini yang dilarang, kita ni makan banyak. Kan? Apabila nafsu makan dan nafsu untuk melakukan persetubuhan semakin kuat, ia akan membawa kepada keinginan untuk mendapatkan harta. Kerana kedua-dua keinginan tadi tidak mungkin dapat ditunaikan melainkan jika ada harta. Dia dengan sebab nafsu makan tadi, dia akan menerbitkan keinginan yang lain. Orang kuat makan, dia akan pergi ke satu perkara lagi, iaitu keinginan untuk mendapatkan harta benda. Sebab kalau tak ada harta benda, nak makan macam mana? Maka dia ingin, maknanya harta banyak. Ini dia punya punca dia, saluran pergi kepada, makna dengan sebab makan tadi, dia ada rangkaian. Dia ada talian dia yang lain. Dan seterusnya, kata pengarang, keinginan kepada harta pula seterusnya membawa kepada keinginan kepada kemegahan atau sanjungan seperti mempunyai pangkat, jawatan dan kedudukan, kerana sukar untuk mendapatkan harta melainkan dengan kemegahan tadi. Dia berkait-kait rupanya. Asal bab makan ya. Tapi selepas daripada itu nafsu syahwat, kuat makan, nafsu makannya tinggi, dia perlu pada harta. Jadi bila orang perlu kepada harta, dia tak kira. Kerana nak makan tadi, dia tak kira.
jalan harta tadi halal ke haram ke, yang penting dapat makan. Ini dia tak kira. Dia tak mengira sumber mana jalan untuk dapat makan tadi, dia tak kira daripada sumber mana. Yang penting dapat makan, dapat minum. Dia tak fikir dah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, harta benda itu tidak boleh terhasil kalau tidak ada maknanya kekuatan. Kemampuan dari sudut maknanya kedudukan. Dia kalau tak ada ni, dia susah nak dapat. Maka nak menghasilkan kepada harta tadi, dia perlu kepada kedudukan. Perlu kepada pangkat. Perlu kepada jawatan untuk mendorong dia dapat harta. Jadi orang yang ada kedudukan, ada pangkat, akan menggunakan semua sumber yang ada, kekuatan yang ada, untuk mengumpul harta kekayaan tanpa memikirkan iaitu salah ke tak salah. Yang penting mesti kena kumpul dulu. Waktu ada pangkat, waktu ada kedudukan, ni kita kena cari banyak-banyak. Cara mana? Itu tolak belakang. Yang penting mesti dapat. Ini dia. Sebab apa puncanya tadi? Punca daripada bab makan tadi. Ini dia tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Besar dia bencana makan banyak ni, dia punya bencana ni besar. Dia sebut bencana besar ni, banyak dia punya kesan ni dengan sebab banyak makan. Jadi tuan-tuan jangan pandang ringan. Kita jangan pandang ringan. Kemudian apabila dia berusaha mendapatkan harta dan kemegahan, dan dia dapat kedua-duanya, maka akan mulalah berkumpul sifat tercela yang ada dalam dirinya. Seperti menunjuk-nunjuk, iaitu riya, sombong, iaitu dan dengki, bergaduh dan lain-lain. Allahu Akbar. Puncanya satu je. Puncanya satu. Dia orang bila dah ada pangkat, dah ada kemegahan, mempertahankan kemegahan, mempertahankan pangkat. Walaupun yang dia pertahan tu bukan hak dia. Walaupun yang dia ambil itu bukan hak dia. Tapi kerana dia ada pangkat, kerana nak menjaga nafsu, supaya kedudukan tidak hilang, harta tidak hilang, nanti susah, maka dia akan menggunakan semua kedudukan atau apa sahaja untuk mempertahankan. Walaupun itu benda itu salah. Salah dari segi hukum Allah Ta'ala atau salah dari segi hukum manusia. Ini dia tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Hari ini kita boleh tengok. Kan? Kita boleh tengok dengan pandangan mata kita. Kan? Manusia mempertahankan walaupun benda itu tak betul. Walaupun benda itu salah. Maka punca semua sifat tercela itu, dia bermula daripada perut. Ni kerana nak isi perut ni, maka inilah punca dia. Pangkat tadi, harta yang betul tak betul tadi, dia tak kira. Yang penting perut mesti diisi tiap-tiap hari. Tak kira dah caranya salah atau caranya batil, itu tak kira. Yang pentingnya perut mesti diisi tiap-tiap hari. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dengan sebab itu maknanya Islam memandang bahawa orang yang banyak makan ini, dia punya sifat-sifat tercela. Kerana dia ada rangkaian sifat-sifat yang membawa kepada kemusnahan diri. Dia suka makannya, kemudian suka harta, suka pangkat. Lepas tu ada pangkat, ada harta, timbul perasaan hasad dengki dengan kekayaan orang lain. Ada sifat sombong, ada sifat bongkak. Itu dia. Dia akan jadi banyak penyakit-penyakit yang lain yang tular dengan sebab apa? Dengan sebab pertama tadi ialah kerana maknanya banyak makan
nak memasukkan dalam perut dia sesuatu. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dengan sebab itu Islam memandang orang yang berlapar ni adalah satu sifat yang terpuji. Suka berlapar sifat terpuji. Sebab tu Nabi SAW lebih banyak berlapar daripada banyak makan. Kan? Kerana dalam sirah telah membuktikan bahawa Rasulullah tak pernah kenyang dalam hidup. Walaupun Rasulullah SAW boleh mendapatkan apa yang dia hendak. Kerana Allah Ta'ala memberikan pembendaharaan dunia ni kepada Nabi SAW. Dia hendak, dia boleh dapat. Tuan-tuan, dia hendak, dia boleh dapat. Ketika mana Rasulullah SAW duduk di Mekah. Pada waktu itu Rasulullah dizalimi, disakiti, dan sahabat-sahabat dizalimi, disakiti. Rasulullah satu ketikanya berada keadaan susah di Mekah. Rasulullah pada malam hari dengan sebab nak qada hajat, Rasulullah pergi jauh daripada orang. Kan? Ketika mana lalu di lereng-lereng bukit, kedengaran suara memberi salam kepada baginda Nabi SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah tengok tak ada. Hari ni bukit-bukit dah tak ada lah tuan-tuan. Tuan-tuan pergi kan. Bukit-bukit sekitar Mekah. Kalau tuan-tuan pergi di belakang masjid, kita akan tengok tempat mengambil air itu yang dekat dengan maktabah Rasulullah SAW. Itu rumah Rasulullah. Perpustakaan itu rumah asal Rasulullah SAW. Di situ belakangnya ada Jabal Qubais, kan? Ada Bukit Safa, ada Bukit Marwah. Asalnya tinggi-tinggi, sekarang dah tak ada dah. Bukit-bukit ni semua kita. Apatah lagi kalau di akhir zaman kita pergi memang dah tak ada bukit. Jabal Qubais pun orang sebut dia tak tahu dah mana Jabal Qubais. Kan? Sebab apa? Dah naik, maknanya bangunan tinggi-tinggi. Semua habis dah tak ada dah. Pergi tak tahu mana gunung yang mana. Jabal Buka kita tak tahu mana. Yang dikatakan batu menangis di Mekah. Kita pun tak tahu kat mana. Sebab apa? Bukitnya pun dah diruntuhkan. Jabal Kaabah kita tak tahu kat mana. Dia ada batu gunung bukit yang batunya diambil untuk buat Kaabah tu, ada batu dia. Tapi bukit dia tak ada. Jabal Buka bukit menangis ketika mana Rasulullah nak hijrah ke Madinah. Rasulullah berhenti di atas bukit tu. Bukit tu menangis sebab Rasulullah hijrah. Pun kita tak tahu kat mana. Sebab apa dah tak tahu. Semua dah tak ada. Bukit-bukit pun dah tak ada. Jadi tuan-tuan, ni kita nak ceritakan berlaku pada zaman Rasulullah SAW, di hayatnya Rasulullah SAW. Nak tunjuk Rasulullah kalau dia hendak, Allah Ta'ala boleh bagi. Allah Ta'ala boleh bagi. Melalui lereng bukit ketika mana nak buang air qada hajat, bukit dengar dengar suara memberi salam. Bagi salam, Rasulullah sahut tapi tengok tak ada orang. Jalan lagi, bagi salam lagi, tengok tak ada orang. Dengar lagi orang bagi salam, suara memberi salam, tengok tak ada orang. Bukit tu kata, ya Rasulullah, aku ni. Bukit ni bukit. Aku ni, batu ni memberi salam kepada. Hanya batu berbicara dengan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku ni kesian betul. Tengok, susahnya hidup kau, dan kepayahan menghadapi penderitaan. Ya Rasulullah, izinkan aku ni bertukar jadi emas. Bukit tawar kepada Rasulullah, nak tawar jadi emas. Kalau kita kat sini mana ada bukit? Tak ada kan? Kalaulah ada bukit kan yang tawar jadi emas, Pak Imam pergi je, Mam, aku bertukar jadi emas nak?
Cepatlah tukar, jangan bagi orang nampak. Kita tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tapi Rasulullah apa? Rasulullah kata Rasulullah kata apa? Itu bukan, aku ni dijadikan bukan untuk itu. Aku ni diutus bukan untuk itu. Bukan untuk mengumpul kekayaan. Kalau nak kaya, boleh kaya. Rasulullah SAW ketika mana dalam peristiwa pengepungan Mekah, orang-orang kafir Quraisy memula orang-orang Islam tahan makanan, tahan segala-galanya aktiviti dengan orang Islam. Tak boleh. Mana bermuamalah dengan orang Islam. 2 bulan. Lama. Ada. Lama tuan-tuan. Sehingga Rasulullah tak ada makan. Orang Islam semua putus makanan. Sehingga Rasulullah SAW mengikat batu di perut. Kenapa? Nak tahan lapar. Jadi nak tunjuk apa? Rasulullah selalu berlapar. Itu hakikat yang kita tengok. Dan Rasulullah lebih banyak puasa daripada makan. Rasulullah ni lebih banyak puasa daripada makan. Nak tunjuk apa? Bahawa perbuatan ataupun sifat suka banyak berlapar ini adalah asbab ianya suatu perbuatan yang dipuji. Dan Allah Ta'ala akan membukakan banyak pintu ilmu, pintu kemudahan nak dapat sesuatu dengan sebab banyak berlapar. Sebab itu Rasulullah SAW menyebutkan, Ma min amalin ahabba ilallah minal ju'i wal atash. Tidaklah ada amalan yang lebih disukai di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada lapar dan dahaga. Ini satu amalan yang Allah Taala suka orang kalau boleh buat yang demikian. Sebab tu tuan-tuan, Rasulullah SAW mengingatkan kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, jangan lupa berpuasa 3 hari dalam sebulan. 3 hari ya tuan-tuan. Mana dalam sebulan ini Rasulullah suruh, mana mewasiatkan kepada Sayyidina Ali lapar 3 hari. Sama ada 3 hari itu secara berturut-turut ataupun secara berasingan. 3 hari dalam sebulan. Ambil awal sehari, tengah sehari, hujung sehari. Atau 3 hari berturut-turut. 11, 12, 13, 14, 15. Nah, berturut-turut. 3 hari suruh apa? Mana suruh apa? Suruh berpuasa. Jangan sampai 1 bulan makan saja. Siang makan, malam makan. Kan? Ini yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali tidak meninggalkan perbuatan, maknanya berpuasa 3 hari dalam sebulan. Dan Rasulullah sendiri, selain daripada Rasulullah berpuasa Isnin Khamis, mana Isnin Khamis dah 8 hari. Kan? Campur dengan 3 hari. Mana dah 11 hari. Dan dalam banyak riwayat yang lain, Rasulullah berpuasa pada hari Sabtu dan Ahad. Kerana apa? Kerana hari Sabtu dan Ahad ialah hari makan untuk orang Yahudi dan Nasara. Dengan sebab itu Rasulullah menyalahi perbuatan orang Yahudi dan Nasara. Pada Sabtu dan Ahad mereka makan, maka Rasulullah berpuasa. Tapi itu khususiat untuk Nabi. Maknanya menunjukkan kepada kita apa? Rasulullah lebih banyak makan, lebih banyak lapar daripada makan. Jadi sebab itu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan dalam sabda yang lain, Sayyidul a'mali wal ju'. Mana penghulu bagi segala amalan itu lapar. Walaupun hadis ni diragukan. Tak apalah. Mungkin maknanya tak jumpa. Mungkin ada maknanya orang yang berjumpa dengan hadis ini. Jadi tuan-tuan. Dan dia mungkin dia sebagai satu hadis fadailul a'mal. Bukan hadis yang berkenaan dengan tauhid. Dan bukan hadis yang bersabit dengan tentu hukum halal haram. Dia kerana dia fadail. Dia tak jadi masalah. Kan? Kita boleh terima.
Dan sabda Nabi SAW, al-fikru nisful ibadah wa qillatut ta'ami hiyal ibadah. Berfikir adalah sebahagian daripada ibadat. Mana kita ni tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, duduk bertafakur, memikirkan apa yang Allah Ta'ala jadikan. Kan? Tafakkaru fi khalqillah. Mana kita memikirkan apa yang Allah Ta'ala ciptakan. Daripada yang melata, yang terbang, yang berenang, dan apa sahaja yang ada di atas muka bumi ini, kita duduk tafakur, kita duduk fikir, itu ibadat. Kan? Itu merupakan ibadat. Dan Rasulullah kata, wa qillatut ta'ami, dan orang yang mensedikitkan makan itu satu ibadat. Dan kalau sekiranya berfikir sebahagian daripada ibadat, orang kurang makan itu ibadat. Kita kata macam mana ibadat? Dia tak buat apa-apa pun. Kerana apa? Kerana ia adalah satu amal yang disukai oleh Allah. Sebab tu dia amal. Kerana orang melapor ni dia beramal. Dia satu amal. Kerana amal tu disuka, perbuatan tu disuka oleh Allah, maka ia dikira sebagai satu ibadat di sisi Allah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan sabda Nabi SAW, afdalukum indallahi atwalukum ju'an wa tafakkuran wa abghadukum ila Allahi kullu aqulin syarubin na'umin. Yang paling afdal ialah antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling lama berlapar. Siapa di kalangan kita orang yang paling lama berlapar, maka itu orang yang paling afdal. Maksud apa paling lama berlapar? Iaitu orang yang paling banyak berpuasa. Itu yang paling afdal. Jadi kalau di antara manusia ni, orang yang paling afdal dalam berlapar siapa? Nabi Allah Daud alaihissalam. Sebab Nabi Allah Daud satu hari puasa, satu hari berbuka, satu hari puasa, satu hari berbuka. Kerana itulah sebaik-baik makna puasa. Kan? Rasulullah kata apa? Seafdal-afdal puasa atau seafdal-afdal orang yang berlapar ialah berlapar cara Nabi Allah Daud. Satu hari makan, satu hari puasa, kan? Tahan diri. Satu hari makan, satu hari tahan. Itu yang paling afdal. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini orang yang paling afdal mana? Di sisi Allah. Bukan di sisi makhluk, di sisi Allah. Dan berfikir yang paling dibenci di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang banyak makan. Ini orang yang fikir dalam otak dia nak makan. Besok kita nak makan kat warung mana? Besok fikir. Besok nak pergi mana? Mengetih. Mana? Wah, ini ada tempat. Ni ada tempat baru dia kata. Tempat baru. Roti terbang atas kepala punya. Sadar-sadar masuk pinggan dia. Wah. Oh, dia kata ni kita kena try. Kan? Dia try. Dia kata ini ada roti sarang burungnya. Telur mendidih atas. Ma'ai. Cakap pula dengan Pak Imam. Leleh ini pun. Pak Imam kata, ini kau jangan cakap je, bawa Bawa. Pak Imam pun kena jolok ke? Habis, kena rasuah. Kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, malam ni lepas kuliah, Mam, ada tempat baru, Mam. Iya ke? Ini mesti kena. Jadi otak ni, kepala ni dok fikir, ta'am ya. Syuru. Kan? Kita fikir makan. Ini tuan-tuan maknanya paling dibenci di sisi Allah Ta'ala ialah orang yang banyak fikir tentang makan. Ini Allah Ta'ala benci. Kan? Sebab tu apa?
seburuk-buruk tempat yang ada pada diri manusia ialah perut yang sentiasa diisi dengan makanan. Itu paling teruk. Jadi tuan-tuan, dan banyak minum dan banyak tidur. Ini kalau orang ada penyakit ni bahaya. Kerana orang ni dibenci oleh Allah Ta'ala. Kat rumah tidur, kat masjid tidur, belajar pun tidur. Lelap. Berat tu tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kan? Bawa kereta dekat traffic light pun dan tidur. Ini berat. Berat tak? Kenapa? Ini berat. Dan orang yang banyak minum. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia beri satu panduan kaedah makan. Suka makan, suka minum, tapi Rasulullah beri kaedah. Jangan sampai menyalahi kaedah makan. Rasulullah kata apa? Orang yang suka makan, suka minum, dia kena memastikan bahawa mesti sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga nafas. Walaupun dia suka makan, walaupun dia suka minum, dia mesti memastikan kaedah itu diikut. Kalau dia orang yang cukup suka makan, suka minum, jangan lari daripada kaedah mengisi perut itu dengan kaedah sepertiga. Makanan sepertiga, minuman sepertiga, air sepertiga, nafas sepertiga. Ini bagi orang yang kuat makan. Dia jangan. Kalau lebih daripada itu, ini seburuk-buruk manusia di sisi Allah. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Itu kita kena jaga-jagalah tuan-tuan. Dan sabda Nabi SAW, Ma mala'a ibnu Adam wi'aan syarran min batnihi azba ibnu Adam nuqaimatun yuqimna sulbahu. Tidaklah ada suatu tempat yang paling buruk di sisi anak Adam daripada mengisi perutnya. Adalah cukup untuk anak Adam itu dengan beberapa suap yang membetulkan tulang belakang. Jadi makan ni hanya beberapa suap je. Untuk boleh apa? Tulang belakang tegak. Untuk apa? Untuk ibadat kepada Allah. Ini makan banyak dah melengkung. Bab perut dia besar. Kan? Perut tu dah ke depan. Dia menarik orang punya tulang. Condong, melengkung, rupanya perut, gendut. Itu tuan-tuan. Lepas tu sebenci-benci manusia ni Allah Ta'ala yang benci ni. Iaitu mana-mana orang yang perutnya boroi. Perutnya boroi. Orang tanya Rasulullah, perut buncit tak? Tak ada. Rasulullah kalau mandi, dia cuar air terus sampai ke kaki. Kita kalau cuak, mesti tersangkut dekat perut. Mana apa? Itu boroi. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Mana-mana itu yang boroi perut tu, dibenci. Islam benci orang. Kan? Jadi dengan sebab itu tentu banyak makan. Ini mungkin kita kata ni, kita pun kena lah. Kan? Sebab apa? Jamaah yang selalu ajak. Kan? Jadi tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, kita kena jaga-jagalah. Diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka disebutkan, Imam Ghazali menyebutkan di dalam hadis, dalam kitab Arba'in fil Usul Ad-Din, disebutkan di antara riwayat yang tentang keutamaan belapar ni, seperti mana yang dipraktikkan oleh baginda, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang disebut oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin, ya Aisyah, hal indakum syai'? Qalat faqultu ya Rasulullah, ma indana syai'un. Qala fa inni sha'im. Ini kita kena ikut
Kita kena ikut macam mana Rasulullah mempraktikkan. Nak ngajar kita cara keutamaan berlapar macam ni. Satu ketikanya Rasulullah dia balik daripada masjid. Lalu dia pun bertanya kepada Aisyah. Wahai Aisyah, ada tak sesuatu apa yang nak ni makan? Aisyah kata, ya Rasulullah, hari ni tak ada apa yang boleh makan. Rasulullah kata, kalau begitu kita puasa lah. Cuba hari ni tuan-tuan balik, besok subuh, balik ke rumah. Ada apa-apa nak makan? Tak ada. Duit 50 hari tu beri mana? Tak habis. Mana? Berat tuan-tuan, berat. Dia ingat 50 boleh makan 500 tahun. Kan? Telur sepapan RM20. Kan? Sayur lagi apa? Nah. Dia kalau makan nak sedap. Besok jangan lupa udang galau. Wah, udang galau. Kan? Makan nak sedap aja. Bagi RM50. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nah. Tengok Rasulullah kata, tak ada makan, kita puasa. Ni puasa sunat, tak jadi masalah. Puasa sunat, tuan-tuan, niatnya walaupun dah terbit fajar, pukul 10, pukul 11, selagi mana belum melakukan perkara yang membatalkan puasa, boleh puasa. Melainkan kalau dah gelincir matahari, dah masuk waktu zuhur. Oh ya, aku lapar, puasa lah. Tak boleh, dah gelincir matahari. Kan? Selagi mana belum melakukan perkara yang membatalkan. Kan? Pukul 10 lapar. Puasa dah. Tapi tadi dah makan 5 keping dah roti. Itu tak payah puasa. Kan? Ini tuan-tuan, puasa sunat dia tidak terikat dengan niat sebelum daripada terbit fajar. Selagi mana belum melakukan perkara-perkara yang membatalkan, dia boleh puasa. Ni puasa sunat. Yang Rasulullah buat ni apa? Puasa sunat. Puasa wajib tak boleh. Puasa nazar tak boleh. Puasa qada tak boleh. Puasa kifarah tak boleh. Dia mesti niat pada malam hari. Sebelum daripada terbit fajar. Ini kaedah yang Rasulullah buat, senang. Dapat suami macam ni, orang rumah paling senang. Bang, puasa tiap-tiap hari boleh? Wah, puasa tiap hari pula. Nak. Rasulullah tunjuk, senang kan? Orang rumah pun senang. Tak ada pening kepala. Tak ada nak mikir apa nak buat pagi ni. Kan? Semalam dah ada cokodok. Semalam cokodok. Apa ni? Ikan bilis. Hari ni cokodok pisang. Cokodok je tiap hari. Lepas tu suami cakap, awak ingat saya kodok ke? Awak ingat saya kodok? Kan? Tiap-tiap hari kodok ni apa benda? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah kan? Dia bagi kodok pun tak susah. Dia bagi lempeng pun susah kan. Habis apa yang nak makan? Dan memang itulah rutin orang Malaysia. Orang Melaka kalau tak ada pisang itulah dia punya tu. Paling senang dah jenis pi. Lempeng, cekodok. Itu je. Siapa yang nak bagi kau makan pizza tiap-tiap hari? Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nah, kena macam ni Rasulullah. Senang orang rumah. Sebab tu tuan-tuan, kita kena ikut. Dalam keadaan kita hari ini berada dalam makna hari memperingati Rasulullah SAW kelahiran baginda, maka melahirkan rasa cinta kepada Nabi SAW. Salah satu macam mana? Ikut sunnah. Salah satu daripada melahirkan cinta kepada Nabi, kita masuk hari ini dalam bulan Rabiul Awal, ialah mengikut akan sunnah. Orang yang tak ikut sunnah, tak sayang Nabi. Ini tuan-tuan, kita kata kita cinta Nabi. Tapi benda ni, benda ringan, tak boleh buat. Mana rasa cinta kita? Tak boleh makan, tak boleh lapar satu hari. Kan asyik nak makan je. Mana cinta kita kepada Nabi? Nabi berlapar banyak hari. Sebab tu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kalau kita kata kita sayang kepada orang yang kita cinta, kita kena ikut dia. Ikut macam mana yang dia buat. Sebab tu para sahabat radhiyallahu anhu melahirkan rasa cinta, dia ikut betul. Hari ini kita rasa cinta sekadar kita lapar saja. Aku cinta Nabi, aku cinta Nabi. Tapi perbuatan jauh daripada
kecintaan kepada Nabi SAW. Itu orang yang dusta. Orang yang berdusta dengan Nabi. Atau tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan begitu juga dalam peristiwa yang lain. Kata Aisyah apa? Ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasata ayyamin tiba'an min khubzi burrin hatta madha lisabilihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak merasa kenyang selama 3 hari. 3 hari straight tak rasa kenyang. Mana tak rasa benda, makan tu tak rasa. Sekadar makan untuk mengalah perut dia. 3 hari. Kalau kita muntah hijau tuan-tuan. Kan? Jangan-jangan datang masjid pun mengangkak. Semayang pun main mengangkak. Sebab apa? 3 hari dapat. Kita hari ni 3 hari kenyang. 3 hari kenyang tak pernah lapar. Kita tengok Rasulullah kata, Aisyah kata Rasulullah 3 hari tidak berasa kenyang. Baginda hanya cukup dengan roti daripada gandum biasa. Tuan-tuan orang makan roti orang Arab ni dia ada ikut standard. Ikut standard. Orang-orang kaya ni dia makan namanya ish. Ish namanya isham. Dia pakai tepung putih. Tepung putih tu roti tu. Rotinya sebesar ni tuan-tuan. Kan? Sebesar ni. Harganya 1.50 sen. Roti kosong ni ya. 50 sen. Bagi orang Arab 50 sen tu mahal. Kerana dia pula makan bukan sikit. Satu orang 10 keping. Kan? Orang Arab seorang 10 keping. Kalau dah 1.50 sen, dia punya makan pula bukan makan macam kita. Satu orang ada 10. Kalau 4 orang, itu baru sekali ada, malam lagi. Nak tiap-tiap hari. Tuan-tuan. Dengan sebab itu, orang-orang miskin, orang-orang pertengahan, akan makan roti ish dia yang harganya 5 sen. Dibuat daripada tepung yang berwarna coklat. Itu semua orang awam makan. Tuan-tuan, kasar. Dia punya tepung dia kasar. Makan pun. Tak ada kau kena makan lah. Kenapa? Itu susah. Lepas tu tuan-tuan Rasulullah makan yang macam tu. Daripada tepung yang kasar. Kan? Tak merasakan makna jenis yang mahal. Sehingga maknanya boleh melakukan aktiviti. Sebab tu Rasulullah boleh pergi maknanya berperang. Rasulullah boleh pergi berniaga. Rasulullah boleh menjalankan urusan. Sebab apa? Perut sentiasa kosong. Hari ni tuan-tuan bila perut kita isi banyak, pak kita duduk je. Kalau dah duduk kan nak cari tiang. Tapi bukan orang sini tuan-tuan. Nak cari tiang. Anda, dia tengok dia tu mata tutup. Dia lelap. Lepas tu ngaji kalau lelap macam mana? Tak nampak apa. Tapi bukan orang sini tuan-tuan . Kan tuan-tuan marah saya pula, saya tak boleh balik. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kan? Dan berkata Sayyidina Jabir, Inna yaumul khandaqi nahfiru fa'aradat qudyatun syadidatun. Faja'un Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu hadhihi qudyatun aradat fil khandaqi faqala ana nazilu. Summa qama wa batnuhu ma'subun bihajarin. Sesungguhnya kami semua pada peperangan Khandaq, iaitu menggali parit. Ni waktu di Madinah. Makna peristiwa pertama dalam sejarah peperangan yang telah diusul oleh Salman Al-Farisi. Ni sejarah pertama perang ni. Tak pernah orang Arab, semua orang Arab tak pernah berperang dengan cara ni. Dan inilah sistem peperangan, kaedah peperangan yang pertama yang dikenalkan oleh Salman Al-Farisi. Biasanya perang mesti lawan, tempat terbuka. Ni tak ada. Ini kaedah baru. Orang Arab pun tak pernah tengok. Dia terperanjat ni. Kan?
Orang Quraisy, orang Yahudi ni dikata ni cara perang mana ni? Kami tak pernah tengok. Maka yang buat ni adalah pertama dalam sejarah Islam memperkenalkan peperangan menggali parit. Parit dia besar. Kuda langkah tak boleh. Kalau kuda lompat mesti jatuh dalam. Kuda kalau jatuh dalam tak boleh naik. Ni apa? Strategi perang baru. Tak pernah orang tu. Ketika mana menggali parit perang Handak ini, tuan-tuan, musim sejuk. Tuan-tuan tahulah Madinah kalau sejuk macam mana. Madinah, tuan-tuan, sejuk dia bukan sejuk yang macam hari ini. Kerana hari ini kalau Madinah sejuk, itu adalah sejuk yang telah boleh kita terima. Yang dah ada kemampuan untuk kita terima. Sejuk Madinah pada waktu asal Nabi berpindah ke Madinah, kalau musim sejuk, orang tak boleh keluar rumah. Orang tak mampu keluar rumah, hatta dia orang Arab sekalipun. Mana sejuk punya mana. Hari ini kita kalau Madinah kita pergi musim sejuk, berapa lapis kita pakai. Itu pun tak tahan. Kan? Itu pun tak tahan. Bayangkan orang Arab dia duduk di negara itu. Ketika mana waktu hijrah di Madinah, musim sejuk, tak ada seorang boleh keluar. Ketika mana Bilal bin Rabah menjadi muazzin di Madinah, kerana muazzin waktu subuh, nak masuk sembahyang subuh, muazzinnya ialah Bilal bin Rabah. Bilal Rabah pun azan sampai waktu sembahyang. Rasulullah tanya, mana sahabat? Ya Rasulullah, sahabat-sahabat tak boleh keluar kerana sejuk yang bersangatan. Lalu Rasulullah pun angkat tangan kepada Allah. Ya Allah, Engkau kurangkanlah maknanya sejuk ni bagi penduduk Madinah. Dengan sebab itu berkat doa Rasulullah, baru orang-orang Madinah ni, para sahabat boleh keluar waktu musim sejuk. Tidak tak mampu keluar. Bayang tuan-tuan, menggali parit dalam musim sejuk. Kan? Menggali parit musim sejuk. Kita bayangkan. Tak ada apa. Guna dulu apa? Bukan ada jengkauan. Bukan ada JCB. Semua manual. Pakai cangkul, pakai tajak. Kan? Bukan cetek dalam. Nak mengangkat tanah. Nak memecahkan batu, kena pukul. Kan? Maka tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ketika mana gali, ada satu batu yang tak boleh dipecahkan. Ada satu batu yang terhalang. Kan? Sahabat, pecah tak boleh pecah. Kerana apa? Kerana terlalu keras. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun turun ke dalam parit tadi. Kan? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mengetuk batu tu, hancur habis. Para sahabat tuan-tuan bila dalam parit tadi mengadu, ya Rasulullah lapar. Musim sejuk tuan-tuan cepat lapar. Kan? Orang musim sejuk kerja-kerja makannya buat duduk rumah. Apa ya Rasulullah? Maka masing-masing selak baju, tunjuk kat Rasulullah, semua perut ikat batu. Rasulullah tengok. Kan? Sahabat-sahabat semua ikat batu kat perut tempat tahan lapar. Rasulullah tengok mana? Kesian Rasulullah. Rasulullah pun singkat baju dia. Rupanya ada 2 batu terikat. Lagi lapar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat menangis. Tengok macam tu semua pakai diam. Kalau pemimpinnya lagi lapar, kita nak buat macam mana? Yang kita adu tu lebih lapar daripada kita. Ada tak kita hari ni macam tu, tuan-tuan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dia tunjuk makan Maggi, itu depan kita. Kan? Dia tunjuk makan Maggi. Pemimpin tunjuk makan Maggi. Itu gambarnya. Lepas tu dia makan pizza. Nah. Benar-benar lah. Orang yang buta ni ikut.
Tak tahu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini sesuatu perkara yang real. Yang zahir kerana sahabat-sahabat tengok sendiri. Mereka mengadu, ya Rasulullah lapar. Nak buktikan apa? Mereka buka baju, diikat batu pada pinggang, pada perut mereka. Rasul tengok, kesian, lapar engkau orangnya. Rasulullah pun buka baju. Ada 2 batu diikat, lagi lapar Rasulullah. Ini baru betul pemimpin. Kan? Kepimpinan melalui teladan. Ini baru betul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini nak beri faham tuan-tuan. Kan? Manusia sekarang kita tak serupa dengan apa yang dia kata. Sebab tu kalau kita belajar tasawuf, jauh. Sebenarnya jauh. Kan? Nak ikut seperti mana yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauh. Jauh daripada pengamalan. Rasulullah bukan cakap, Rasulullah buat. Sebab tu tuan-tuan, kesan daripada sifat lapar tadi. Mana banyak faedah dan manfaat. Ini baru sedikit daripada yang kita baca. Nak sebut tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hari ini kita kata kita menjadikan Nabi itu qudwah. Kita menjadikan Nabi itu sebagai contoh ikutan. Tapi kita tak boleh contoh juga. Sehingga Allah Ta'ala merakamkan di dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri kamu wahai Muhammad terdapat contoh ikutan yang terbaik. Kerana apa? Siapa yang beritahu? Allah yang beritahu kepada hamba dia. Supaya kita tengok sendiri bagaimana yang dikatakan orang yang jadi qudwah. Kerana dia cakap, dia buat sendiri. Itu baru betul. Ini yang dinamakan qudwah. Kerana dia bercakap, dia tak pernah berbohong dengan perkataan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Supaya apa tuan-tuan? Kita berada di dalam bulan Maulid ini, kita nak melahirkan rasa, maknanya kagum kita dengan baginda Nabi SAW. Dan nak menambah rasa cinta kita. Kerana asbab kita cinta kepada Nabi ini, dengan sebab itu kita boleh masuk syurga Allah. Kalau kita ikut, kita ada peluang untuk masuk syurga Allah Ta'ala. Dengan sebab apa? Kasih akan Nabi. Sebab tu tuan-tuan, kita tak mahu sekadar kita cakap. Kan? Tak mahu. Kita cuba. Cubalah dalam hidup kita tiap-tiap bulan. Kalau tak mampu puasa Isnin Khamis, 3 hari dalam sebulan cukup. Dan itulah yang Rasulullah sebutkan. Paling kurang 3 hari berpuasa dalam sebulan. Bagi orang yang mampu, puasa Isnin Khamis. Tambah dengan puasa 3 hari dalam sebulan. Itu lebih bagus, lagi bagus. Sebab tu tuan-tuan, kerana apa? Faedah orang yang berlapar ni, mereka ini sentiasa dikasihi oleh Allah SWT. Jadi, kita berhenti setakat itu dulu. InsyaAllah, nanti kita sambung bicara kita tentang bagaimana rakaman-rakaman yang lain yang telah dikhabarkan melalui maknanya lisan, kan? Para sahabat mengkhabarkan bagaimana nak tunjukkan Rasulullah ni lapar supaya apa? Kita kena ingat, kan? Inilah pemimpin sebenarnya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bicarakan, kita tak menyentuh, tidak menyentuh mana-mana orang yang hidup. Itu sebagai contoh kita. Nak tunjuk tuan-tuan, perbezaan di antara Nabi dengan kita pada hari orang-orang yang mutaakhir. Kalau kata lapar macam mana? Nabi kata lapar macam mana? Orang mutaakhir kata lapar macam mana? Betul tak dia kata lapar? Mudah-mudahan Allah beri taufik hidayah kepada kita dan mengampunkan dosa kita kalau kita salah dalam perbuatan kita sehari-hari. Kalau kita mengatakan kita cinta kepada Nabi, tapi sebenarnya kecintaan kita tidak benar, kita minta ampun kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri taufik dan hidayah kepada kita insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم والسلام عليكم.